nine, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua muslimin dan muslimat yang bersama dengan saya Hajah Ida Rizwana binti Idris dari Andalusia Travel and Tours Sdn Bhd. Kita bersama lagi dalam rancangan Ruangan Rindu Bertamu di Haramain. So hari ini kita akan tunjukkan, kita akan berkongsi kisah-kisah sahabat-sahabat kepada jemaah kita yang telah berada di Mekah dan baru sampai ke Madinah pagi tadi. Baru aja sampai. Ada 15 orang yang bertuah yang telah bertamu di bumi Madinah, ya. So hari ini kita ada 2 orang mutawif. Mutawif Ustaz Hasbullah Khalid baru sampai pagi tadi dari melalui penerbangan Saudi Airlines dan terus menaiki bas ke bumi Madinah. Saya rasa Ustaz Hasbullah dah tak sabar di sana nak menunjukkan jemaah tengah menghadapi, tengah menikmati sarapan pagi rasanya di sana. Ustaz Hasbullah, apa khabar Ustaz di sana? Alhamdulillah Puan, Alhamdulillah. Baru sampai tadi jam sini 8.30. 8.30 waktu 8.30 pagi waktu Saudi. So baru di lagi Malaysia ni, dalam 8.30? baru lagi. Baru daripada lagi ya. airport Jeddah, airport baru Jeddah, lepas tu kita singgah untuk solat subuh dan sarapan juga kat tempat hentian tu. Minum-minum kopi dulu, segarkan badan. Barulah kami sambung perjalanan ke Madinah, insyaAllah. So sekarang ni para jemaah semua tengah menikmati sarapan yang orang cakap wow. Outstanding lah. Ni Ustaz Hasbullah, kita berada di hotel mana sekarang ni di Madinah? Sekarang ni kami berada di Hotel Rauda Royal Inn. Okey, Rauda Royal Inn untuk package jemaah Safwa Royal Orchid, ya. Alhamdulillah. Macam mana? Okey, kita berjumpa dengan tetamu istimewa kita hari ini. Jemaah yang sangat bertuah telah menjejakkan kaki di bumi Madinah. Silakan, nama Tuan Haji, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuan Haji apa khabar sekarang? Saya overwhelming lah perasaan. Tak tahu nak cakap apa. Alhamdulillah. Tak sangka sampai ya Madinah? Alhamdulillah. Terpilih kan kita antara sebab sejak PKP dijalankan, niat saya hanya satu, buka sempadan saya nak buat umrah. Dan orang kata masa lepas je PM umumkan nak buat umrah, saya ni macam orang kata dibaling ke air terkapai-kapai mencari manakah tempat, siapa ke nak bawa saya kan. Dan alhamdulillah hari ni first time dia bagi bunga. First time dapat bunga. Dia bagi bunga dekat lobi, semua orang dapat bunga. Alhamdulillah. Itulah. Okey, Tuan Haji, perjalanan dari Malaysia sampai ke Jeddah dan seterusnya, bagaimana? Kita ada ramai penonton bersama kita, Tuan Haji, nak dengar cerita. Perjalanan dia. Perjalanan saya rasa macam dulu orang kata nak pergi umrah dekatkan diri dengan masjid. Sekarang nak pergi umrah kita kena jauhkan diri. Kita kena jaga diri kita, jaga SOP. Jangan pergi tempat public. Lepas tu the thing that bila kita nak beritahu orang, kita nak pergi umrah, minta maaf semua. Confident tu dah kurang sebab kita ada PCR test. Lagi tak buat PCR test tu, selagi itulah kita belum lagi kan. Tapi alhamdulillah berdebar-debar bila diumumkan terus barulah, itu pun 72 jam kan.
24 jam barulah beritahu kat orang. Kawan-kawan pun kata, kenapa tak beritahu? Saya kata, macam mana nak beritahu? Saya pun tak tentu lagi kan. Jadi di KLIA orang kata perjalanan agak smooth lah kan. KLIA pun baru buka, tetapi apa yang saya boleh kata, apa yang berlaku dekat Kuala Lumpur berlaku juga di Madinah, di mana ekonomi dekat sini nampaklah agak terjejas, agak teruk lah berbanding dulu orang bersesak-sesak kan. Sekarang agak clear dan saya dah beritahu tak sebelah. Datuk nenek moyang kita, datuk nenek kita lah kan. Kita, bapak kita, anak kita, cucu kita belum tentu dapat merasa apa yang kita tengah lalu. Saya kena lalu kat Madinah dengan Mekah sekarang. Dan belum tentu lagi sebab benda ni tak berlaku selalu dan takkan kita minta jangan berlaku lagi lah kan. Ya, betul. Tetapi saya nak lalui pengalaman ni, bercerita kepada anak cucu saya bahawa saya pernah ke Madinah mengerjakan umrah selepas dibuka, selepas 2 tahun kan ditutup. Dan seterang-terang puan, bila saya niat nak pergi umrah, saya dapat je poster Andalusia, saya terus call. Saya tak tunggu-tunggu. Kan, tak tunggu call, lepas tu dia ada 20 bulan. Allah buka laluan Macam mana, untuk Tuan Haji. Allah buka laluan untuk Tuan Haji sebagai tetamu dia antara yang pertama dari bumi Malaysia ni. Betul. Alhamdulillah. Ya. Sebab Tuan Haji. Tapi memanglah jemputan tu kita hanya untuk orang-orang yang dijemput kan. Memang. Tapi saya faham Tuan Haji, sebenarnya ramai orang berdebar-debar sehingga dia buat PCR test. Yakin baru boleh pergi kan. Betul. Sebab bila saya nak begitu Madinah belum dibuka sepenuhnya, umrah buat sekali aja kan. Betul lah. Lepas tu bila saya dah confirm dengan Puan Dayana semua, tiba-tiba Madinah dibuka, umrah pun boleh buat berkali-kali. Apa perasaan kita kan? Iyalah, memang rasa laluannya sangat luas dah untuk kita. Alhamdulillah. Ni apa punya interview ni? Saya nak nangis juga. Tuan Haji, so jadi sekarang Tuan Haji sendiri ataupun ada bersama keluarga sekali? Saya bersama orang kata rakan daripada syarikat saya sendiri. Sebab kami masa sambil kami dah niat lah, sepanjang PKP kami bantu banyak orang yang dalam kesusahan, dan masa PKP lah kami dah berjaya bantu ramai orang. Jadi saya kata Allah dah tolong kita untuk bantu orang. Marilah kita ke Mekah ucapkan terima kasih kan. Syukur pada Allah Taala. Allahu Akbar. Tuan Haji, okey. Mudah-mudahan Tuan Haji akan dikurniakan umrah yang makbullah. Doa-doa Tuan Haji semoga dimakbulkan Allah dan keadaan diredai. Okey, saya pun nak nangis juga Tuan Haji. Okey, silakan Ustaz Hasbullah. Ada lagi ramai jemaah di sana atau tunjukkan keadaan kita di Hotel Raudah Royal Inn itu. Macam mana? Apa yang dihidang pagi ni? Makan apa sebenarnya Ustaz Hasbullah? Okey, sekejap saya cuba ubah. Tak apa, kita live santai saja. Tunjukkan macam mana. So sekarang ni kami tengah nak beli SIM card. Okey, ini pegawai untuk kita downloadkan Tawakalna kita. SIM card ni dibawa khas daripada Mobily ya? Betul. Ada wakil daripada Mobily. Alhamdulillah. Pegawai Mobily sendiri, tuan-tuan dan puan-puan ya, kalau jemaah yang mengikuti package Andalusia ya, jemaah apabila jemaah berangkat sahaja, pegawai Andalusia akan hantar salinan pasport tuan-tuan dan puan-puan ke Mobily untuk kita dah daftarkan. Jadi mereka tunggu sahaja tuan-tuan dan puan-puan di Hotel Madinah. Dan hendaklah dibeli dengan harga minimum 32 rial ya Ustaz Hasbullah sekarang? Ya betul puan. 32 rial betul sahaja. Bayar sendiri terus pada Mobily. Proses dibuatkan lebih mudah, tak perlu kita beli di airport atau tak perlu kita pergi ke mana-mana pejabat Mobily. Mereka datang ke airport, mereka daftarkan kita dan tuan-tuan dan puan-puan akan diajar bagaimana nak download Tawakalna dan Itamarna. Sebab kedua aplikasi ini memang sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting semasa berada di Tanah Suci, kerana melalui Itamarna boleh dapat beberapa kali peluang untuk mengerjakan umrah insya-Allah selain daripada permit yang disediakan oleh muassasah. Betul ya Ustaz Hasbullah? So jadi sekarang ni mereka tengah proses
proseskan pembelian SIM card. Untuk daftar Tawakalna, Aha. so alhamdulillah daripada pihak Mobily pun banyak tolong untuk tolong Mereka daftarkan. Alhamdulillah. Mudahlah ya. Alhamdulillah. So semua jemaah semua baru lepas sarapan. So hari agak-agak surprise juga sarapan dia. Saya nak lapar jadi tengok ni. Allah, apa benda yang dihidangkan tu? Kira Cuba tunjuk sikit-sikit, tak nampak tu Ustaz. lama sorry. Tak nampak. Penonton pun lapar juga nak tengok apa yang dihidangkan tu. Memang ini untuk yang berat yang bahagian salad ada, bahagian roti pun ada. Okey. So memang jemaah semua teruja. Wah. Alhamdulillah. Di sana macam mana boleh ambil lauk, boleh ambil makanan sendiri ke atau boleh sentuh? Boleh ambil makanan sendiri pun. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan masih jemaah mengawal SOP dengan baik supaya kita terus dapat menjaga menjaga masing-masing daripada dijangkiti COVID ya. Alhamdulillah. Banyaknya. Tak tahu tak berusik sampai tak buka-buka plastik dia. Tak tahu nak makan apa dah. Macam-macam jenis lah. Cuba kirimkan kat sini sikit Ustaz. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey. Cuba kalau misal Ustaz, adakah jemaah lain yang nak kirimkan salamnya kepada sanak saudara, keluarga di sini ke? Boleh insyaAllah. Boleh. Kalau ada Ustaz Alam sampaikan. Kita nak tunjukkan, kita nak perkenalkan Ustaz Alam Shah. Ustaz Alam Shah adalah Ketua Pegawai Mutawif di Madinah. Ustaz Alam Shah, apa khabar Ustaz? Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Cubalah cerita sikit. Ustaz Alam. Dengan tolong jemaah buat tawakalna. Tawakal sajalah. Ya. Ustaz, macam mana keadaan di Madinah sekarang? Cuaca, hotel dan jemaah semua macam mana? Apa boleh tak Ustaz ceritakan sedikit pada penonton sebenarnya apa peranan Ustaz, apa tugas Ustaz di Madinah? Selama dan berapa lama Ustaz dah berkhidmat dengan Andalusia? Silakan Ustaz. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Saya Alam Shah, petugas Madinah yang telah bertugas dengan Syarikat Andalusia daripada tahun 2003 ya. 2003 sehinggalah sekarang. Alhamdulillah. Mula-mula menjadi seorang mutawib dan selepas itu diamanahkan untuk menjaga hotel di Madinah sebagai ketua mutawib. Membimbing jemaah-jemaah sepanjang di kota Madinah Al-Munawwarah. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah tahun ini Andalusia masih memberikan peluang bagi saya untuk bertugas di Madinah Al-Munawwarah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Andalusia yang telah memberikan peluang bagi saya untuk berkhidmat menjaga tetamu-tetamu Allah sepanjang di kota Madinah. InsyaAllah saya akan menjaga para jemaah-jemaah di Madinah ini dengan sebaik-baiknya insyaAllah. InsyaAllah. Sekarang ini cuaca di kota Madinah 28 darjah Celsius dan keadaan di Madinah tenang dan lebih mudah. Alhamdulillah. Untuk masalah masuk ke masjid pun kadang-kadang dia tak perlukan pun tawakalna. Bukan seperti 3 minggu lepas, bulan lepas, itu dia mesti ada tawakalna. Tapi dalam mulai 17 hari bulan tu kadang-kadang dia cek ya, dia cek tawakalna. Kadang dia tengok kalau sudah dewasa dia masuk je. Masuk kalau saja. dia tengok ada budak kecil dia akan stop, dia akan tanya ini ada dah divaksin ke belum. Kalau belum divaksin lagi dia tak akan bagi masuk. Budak-budak semua di luar ya. Budak-budak semua di luar. Yang boleh masuk untuk orang yang sudah lengkap sahaja.
Macam mana penjarakan dalam masjid Ustaz? Masih lagi ada jarak ataupun sama seperti sebelum ini? Penjarakan di masjid sudah tak ada lagi. Sekarang ni sudah macam biasa. Dah normal, Boleh duduk alhamdulillah. Boleh duduk sebelah-sebelah dekat-dekat? Boleh. Boleh, tak ada Sudah macam masalah, biasa. Dah macam tak ada COVID dah. Oh. Alhamdulillah. Ustaz, ada jemaah nama Nur Rashikin tanya Ustaz Alam Syah dah kurus ya? Sudah. Sudah kurus Ustaz Alam Syah selepas Ya. 18 bulan terkurung dalam rumah ya Ustaz. Ya. Jadi Alhamdulillah. Ustaz, dalam masa beberapa minit ni Ustaz sampaikanlah pesanan Ustaz dari Madinah Ustaz. Silakan Ustaz. Kepada ramai jemaah kita yang berada dalam sesi kita ni, nak dengarlah sedikit peringatan pesanan Ustaz daripada bumi Madinah, bumi ialah di mana makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sini. Bagaimana Ustaz? Ya. Bagi semua penonton-penonton ataupun di mana pun berada, khususnya di negara kita Malaysia, bagi yang belum mendaftar, maka daftarkanlah. Jangan kita tunggu sampai kembali macam dulu. Jadi daftarkan saja. InsyaAllah khususnya daftarlah dengan syarikat Andalusia. Sebab Andalusia ni sudah lama dan saya pun sudah tahu bagaimana perkhidmatan Andalusia kepada jemaah-jemaah. Ya. Tak payah kita tunggu normal dulu. InsyaAllah sekarang ni sudah tenang, senang beribadah. Seperti di Masjid Nabawi, tak susah nak masuk ke Raudah pun setakat ni alhamdulillah selesa ya. Nah, ziarah makam Nabi pun alhamdulillah untuk lelaki tak memerlukan permit pun, kadang-kadang dia tak minta permit pun ya. Dan juga untuk ke Mekah pun alhamdulillah. Saya ke Mekah alhamdulillah macam biasa je ya. Macam biasa je. Jadi insya-Allah bagi siapa yang belum mendaftar atau yang telah berdaftar yang masih menunggu, maka cepat-cepatlah datang ya. Jangan Apakah tunggu normal dulu baru. Apakah fadilatnya Ustaz? Cuba Ustaz ceritakan sedikit fadilatnya untuk kita menziarah makam dan apa sebenarnya pahala antara kita menziarah dan solat di Raudah. Ya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW, sesiapa yang datang menziarahi kuburku maka wajiblah mereka mendapat syafaatku di hari kiamat. Apakah kita tidak ingin mendapatkan syafaat daripada Rasulullah SAW? Bahkan disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW, orang-orang yang datang menziarahiku selepas aku tiada, maka samalah mereka menziarahiku semasa aku hidup. Dalam arti kata, kalau kita datang sekarang menziarahi Rasulullah SAW melihat kita, menyaksikan apa yang kita perbuat di sini. Ketika kita menziarahi Nabi, bersalam kepada Nabi, maka Nabi akan menjawab salam kita. Ketika kita berdoa di samping Nabi SAW, meminta hajat kita kepada Allah, mengadukan permasalahan hidup kita kepada Allah di samping Nabi, ketika itu Rasulullah SAW akan mengaminkan doa-doa kita. Kalaulah Nabi yang mengaminkan doa-doa kita, maka Allah tidak akan menolak permohonan Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, datanglah ke Madinah. Datanglah ke Madinah. Tanda rasa rindu dan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Lihatlah bagaimana perjuangan Nabi SAW pada kita, umatnya selama ini. Jadi kalau kita betul cinta kepada Nabi dan rindu kepada Nabi, buktikanlah dengan kita datang menziarahi Rasulullah SAW. Karena kita tidak tahu umur kita berapa lama. Mungkin besok kita sudah mati. Mungkin lusa kita sudah mati. Mungkin minggu depan kita sudah mati. Yang namanya ajal, la yasta'dimuna wa la yastakhiruna wa la yasta'dimun. Tidak bisa dilewatkan, tidak bisa dipercepat. Jadi sebelum kita kembali kepada Allah, usahakanlah datang menziarahi Rasulullah SAW. Kita datang ke sini, semua kebaikan kita disaksikan dan dilihat oleh Rasulullah. Bahkan dibalas Allah dengan 1000 kali ganda.
Lagi di kota Mekah kita lihat Kaabah, subhanallah. Melihat Kaabah dapat rahmat daripada Allah. 120 rahmat Allah berikan kepada kita ketika kita sampai di Mekah. 60 rahmat diberikan Allah pada orang 120 rahmat diberikan Allah kepada kita setiap hari. Bagi orang-orang yang melihat Kaabah, bagi orang-orang yang solat di Masjidil Haram, bagi orang-orang yang memandang Kaabah, subhanallah. Oleh sebab itu, datanglah ke Mekah karena banyak lagi padilah-padilah dan kelebihan-kelebihan yang kita akan dapat sepanjang kita berada di dua tanah haram. Bahkan Rasulullah SAW menyeru dan mengajak kita umatnya supaya datang berhijrah, yaitu ketiga tempat sahaja, Mekah, Madinah dan juga Palestin. Ya? Menziarahi Masjid Nabawi, menziarahi Masjidil Haram dan menziarahi Masjidil Aqsa. Jadi usahakanlah 3 tempat ini kita pergi, insyaAllah. Setidaknya kita tak sampai di Masjidil Aqsa Palestin, kita sampai di masjidnya Nabi SAW dan juga di Masjidil Haram. Ya. InsyaAllah. Terima kasih atas perkongsian Ustaz tadi. InsyaAllah ramai yang sekarang ni mula menanam azam untuk kita, ya, kita mula-mula kadang-kadang niat tu ada, kita mesti teruskan. Ya, ada antara ramai yang bertanya tentang isu-isu berkaitan dengan COVID, ya, walaupun dikatakan sangat sukar buat masa ni, tapi alhamdulillah kebanyakan rasa tidak ada banyak bezanya dan Allah sangat-sangat mempermudahkan untuk kita. Bahkan saya rasa peraturan-peraturan ni lebih mudahkan kita untuk solat di Raudah, betul Ustaz? Dia jadi mudah sangat dan selesa. Alhamdulillah. Jadi terima kasih Ustaz Alam Shah dari Madinah. Kita bergerak pula dengan ke Mekah. Saya rasa Ustaz Izzuddin dah ada di sana menanti. Rasanya Ustaz Izzuddin pula Ustaz Hasbullah dah mula makan dah Ustaz. Ustaz Izzuddin. Tak apa. Hari ni atau caranya ialah ziarah hari ni ke Raudah, ya? Ziarah dalam? Tak pun. Madinah. Tak, besok. Ziarah Raudah dengan makam hari Sabtu malam. Jadi permit memang diletakkan begitu, ya? Yes, betul. Permit yang ada dibenarkan begitu. Jadi seluruh grup akan pergi serentak. Yap. Okay. Ziarah Madinah pun hari Sabtu pagi. Alhamdulillah. Okey. Sebab besok Jumaat, so kita takut ambil masa yang lama sebab kita nak kejar solat Jumaat. Yelah, ya, betul. Tapi kalau solat Jumaat saya rasa insya-Allah di Madinah lebih mudah kot daripada di Mekah. Saya rasa. Betul. Saya dengar kabarnya begitulah. Kan kalau di Madinah solat Jumaat boleh masuk begitu saja, tapi solat Jumaat di Mekah kita boleh kita rasa memang kena dapatkan permitnya juga untuk solat pada hari Jumaat. InsyaAllah. Adakah Ustaz Izzuddin berada di talian sekarang dari Mekah? Ada Puan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Asbullah, apa khabar Asbullah? Sihat? InsyaAllah. Rindu nak jumpa Asbullah. Bertemu rasanya. Itulah tu bertembung kita. Allahu Akbar. Alhamdulillah Puan, semalam pun berkesempatan untuk buat Zoom dengan sahabat-sahabat kita Mutawif yang akan fly pada 30 Oktober. Pun saya berkongsikan sedikit maklumat-maklumat, info-info apa yang terkini dekat sini kan, sebab saya tahu rakan-rakan pun semua macam mana keadaan kat Mekah, macam mana keadaan kat Madinah kan. So, alhamdulillah. Macam first time pula pergi ya. Semua macam macam betul. Semua orang Puan tak tahu Puan, Ustaz Hasbullah sampai buat satu grup WhatsApp dengan saya, dia dan juga Ustaz Hafiz. Sama juga grup 30 Oktober pun. Pagi petang siang malam buat voice note, buat voice call sebab kita nak bagi yang terbaik pada jemaah-jemaah kita insya-Allah. Alhamdulillah. Memang kena yakin walaupun belum lagi menempuh selama 18 bulan, kita memang kena yakin mudah-mudahan Allah permudahkan seluruhnya untuk kita ya. Ustaz Izzuddin hari ini ada perkongsian dari jemaah ke? Okey, jemaah saya Ustaz
Tuan Haji Faiz, saya tak pasti dia ada di backstage ataupun tidak. Cumanya nak share sedikit program kami pada malam tadi. Malam tadi kami dapat Alhamdulillah peluang untuk buat umrah yang kedua. Seperti mana kita faham, kita sedia maklum Andalusia menjanjikan satu umrah kan. Tapi Alhamdulillah malam tadi kami dapat permit untuk umrah kedua, permit secara grup. Kami buat umrah yang kedua pada jam 12 malam, habis sekitar jam malam tadi tak lama, dalam 1 jam setengah sahaja. 12 malam kami mula masuk ke masjid. Kami habis umrah sekitar jam 1:30, 1:45 pagi Alhamdulillah. Dan jemaah-jemaah saya, sebab kita ramai jemaah saya yang macam semalam Tuan Haji Hasrizam, dia dah buat umrah dah 6 kali, dia buat tawaf sunat dah hampir 7 kali. Dia dah lebih 10 kali dah sebenarnya. Tapi dia bekerja-kerja semalam puan. Alhamdulillah semalam saja 3 kali dia buat. Hari ni pun dia ada plan nak buat lagi 3 kali. Dia memang bekerja-kerja. Tapi Alhamdulillah semalam kami dapat buat secara grup. Yang mana kalau macam Tuan Hasnizam beritahu semalam lah, untuk orang yang sedikit berumur mungkin dia tak pandai nak mohon melalui Tamanna. Betul. Jadi semalam bila dapat grup punya Tamanna untuk umrah permit ni, jemaah-jemaah sangat seronok. Walaupun dia tukar beberapa kali, dia tukar bermula pukul 12, tukar pukul 8 malam, tukar 12 malam balik. Tapi jemaah Alhamdulillah, jemaah semua dah ready. Jadi kami buat umrah, cuma nak maklumkan semalam orang dah mula ramai. Sebelum ni kami buat umrah rapat je kan. Semalam kami dah mula jauh sikit. Orang pun dah mula ramai, dekat tempat sa'i pun dah mula sesak. Jadi saya bawa jemaah saya naik sa'i ke tingkat ketiga. Sebab dah mula sesak di sini. Mungkin sebab dah nak sampai weekend kan. Hari ni hari Khamis, Saudi half day kan. Esok Jumaat mereka cuti. Saya rasa mungkin itu antara faktornya lah. Okey, ya betul lah. Memang besok akan mula sesak lah saya rasa. Betul. Tapi malam tadi saya dapat terima notis bahawa untuk permit raudah, Ustaz Hasbullah perlu tahulah, untuk permit raudah sebelum ni kita boleh apply melalui Tamarna dan tidak ada jarak antara satu permit ke satu permit yang lain. Tetapi malam tadi keluar notis disebabkan ada kenaikan dari segi permintaan dalam sistem, maka kementerian telah jarakkan semula kepada 30 hari antara satu permit daripada satu permit yang kedua. Saya dimaklumkan begitu. Jadi tak bolehlah dapat peluang macam Ustaz Izzuddin, boleh keluar masuk mohon aja itulah permit. saya pun dapat maklumat yang sama. Ada kawan dekat sini pun bagi tahu, Din, settle group kau nanti dapat umrah, dapat masuk Rauzah jarak 30 hari. Maksudnya boleh pergi sekali. Tapi di Madinah sahaja kan, di Mekah setakat ni masih belum lagi. Betul. Di Madinah untuk permit raudah dah dijarakkan semula kepada 30 hari. Cubalah Ustaz Hasbullah dah ada sistem Tamarna, cuba tengok. Boleh. Tapi kena masuk raudah dulu dan lepas tu baru boleh apply dulu. Baik. InsyaAllah. Nanti saya cuba dengan jemaah lain. Boleh cuba dan kemudian kita boleh report semula apa yang berlaku dari masa ke semasa. Tapi yalah, kita kena maklum bahawa peraturan ni akan berubah dari masa ke semasa, dia ubah mengikut kesesuaian dan kesesakan ramai. Cuma apa yang saya boleh kongsikan di sini ialah grup kita ni Alhamdulillah sangat beruntung kerana jemaah daripada negara-negara besar belum masuk lagi. Jemaah daripada Indonesia belum masuk, Egypt, Turki, India, Pakistan semua belum masuk. Maka saya rasa memang semua tetamu Allah waktu ini sangat beruntung kerana tidak perlu bersesak-sesak dan tidak perlu peraturannya agak longgar sedikit saya rasa. Kan, Alhamdulillah. Puan, semalam di kawasan Masjidil Haram, saya lihat peningkatan jemaah yang sangat ramai daripada Iraq. Ramai sangat. Mereka dah masuk. Betul, daripada Iraq dah penuh. Semalam memang almost semua saya macam Iraq lagi. Even saya bawa jemaah untuk penisai di tingkat 3 pun sama juga. Mereka juga penuh. Dah mula peningkatan. Tapi Alhamdulillah kami punya program pun dah selesai semalam. Alhamdulillah. So hari ni tentatifnya adalah kejap lagi kita akan buat PCR test. Yang mana kita jemput lab daripada Jeddah untuk datang buat PCR test malam ni di hotel. InsyaAllah urusannya mudah sahaja.
Lebih kurang dalam 10 minit saja dah settle dah semua insya-Allah. Dan lepas tu Dan adalah berapa jemaah request. berapa sebenarnya jemaah perlu bayar untuk PCR test ni? Okey, untuk PCR test jemaah perlu bayar sekitar 200 Saudi Rial. Yang semalam pun saya dah mula kumpulkan daripada jemaah untuk kita bagi kepada pihak lab, seorang 200 Saudi Rial. Okey, dan sempatlah untuk waktu balik tu sempat dapat result lah ya. InsyaAllah ya. Kita dimaklumkan PCR test result di sini agak laju, 6 jam ke 12 jam dah boleh dapat result dah. InsyaAllah. So esok pun kami akan bertolak pulang dah esok insyaAllah. Doakan perjalanan kami lah. Esok kita akan check out dah. Ya, esok check out dah. Macam pejalan selit. Ya, dia pun. Bila proses nak mohon untuk HSO FPH tu. Cuba cerita sikit. Okey, yang ni Ustaz Hasbullah pun kena take note lah. Okey, proses untuk mohon HSO ni dia kena buat selewat-lewatnya 7 hari sebelum pulang ke Malaysia. Yang bermakna kami buat di Madinah pada hari kedua. Sebab di Madinah hari kedua dah start mohon ya? Betul. Sebab saya dah mula check, dekat sistem. Saya mohon pada hari ketiga. Hari kedua saya check, flight pulang kami adalah pada 30 hari bulan. So hari yang kedua saya check boleh mohon lagi untuk flight pulang 29 hari bulan. Tapi esoknya hari ketiga saya check dah boleh mohon hanya untuk flight pulang 30 hari bulan. 29 dah tak boleh dah. Jadi kalau saya terlewat satu hari bermakna jemaah tak boleh dah kuarantin di rumah. Macam tu. So alhamdulillah ngam-ngam. Kalau tanya saya proses HSO ni, nak mohon dia mudah sahaja ya. Dia punya nak isi form tu mudah. Cumanya saya sarankan, saya ada bagi tahu juga dekat sahabat-sahabat dekat Ustaz Hasbullah, dekat Mutawif akan pergi pada 30 hari bulan. Untuk mohon HSO, dia perlukan 3 dokumen. Dokumen yang pertama adalah kita punya gambar IC. Dokumen yang kedua yang diperlukan adalah kita punya COVID vaksin punya sijil. Itu dokumen yang kedua. Dan dokumen yang sijil yang barulah, yang sijil baru ke atau yang hari tu, yang masa pergi? Sijil yang masa pergi pun boleh. Sijil yang kita ambil daripada MySejahtera Malaysia dalam bentuk PDF tu. Yang kedua. Dan yang ketiga adalah dia perlukan kita punya pasport, muka surat depan pasport. Dia panggil travel document. So 3 benda ni perlu disediakan, tetapi yang sedikit rumit dari website HSO adalah 3 dokumen ni perlulah diupload dengan saiz yang tidak melebihi 250 kilobyte. 250 KB. Itu yang mengambil masa sedikit lama dekat jemaah saya. Memang agak sedikitlah tambah-tambah ditambah pula jemaah-jemaah yang berusia yang mungkin kurang pandai untuk penggunaan benda-benda teknologi ni. Tapi alhamdulillah saya manage lah untuk bantu jemaah-jemaah, dan ada jemaah saya yang muda seperti Haji Nizam tu semua. So dia banyak bantu saya, alhamdulillah. So gambar-gambar yang bila kita ambil 3 dokumen ni perlu buka satu website lain, Image Resizer. Nak mudah kita type je Image Resizer 250px, 250 KB. So dia perlu upload gambar tu masuk ke situ, sistem tu dia akan auto resize gambar jadi 250 KB. Kita kena download semula ke handphone. Kemudian ada soalan pergi attach. Dia tanya sekali lagi, Ustaz, slow sekejap ya. Kita ada dah terlebih 2 minit. Tapi kita sekejap, apa dokumen yang perlu attach untuk HSO tadi? 3 dokumen tu sekali lagi ada yang bertanya ni. Okey, dalam website HSO sebenarnya dia ada minta 5 atau 6 dokumen. Tapi yang wajib disertakan hanyalah 3 sahaja. Yang alhamdulillah jemaah-jemaah saya pun majoritinya dah bagi tahu result mereka approve, termasuk saya sendiri, alhamdulillah. Okey, so 3 dokumen tersebut adalah, yang pertama adalah kita punya IC. IC ni memadai, IC depan sahaja pun dah cukup, belakang tak perlu. Okey, IC. Kemudian yang kedua yang diperlukan adalah vaccination punya certificate dalam MySejahtera tu. MySejahtera, itu kena download PDF ya dalam MySejahtera. Kalau tak ada, Haji Ajah kena update MySejahtera tu. Okey. Sebab dalam QR code tu bawah tu dia ada tulis PDF. Download Yes, download PDF.
Itu yang kedua. Dan yang ketiga, dokumen yang diperlukan adalah kita punya pasport tu, muka surat yang ada muka kita tu dekat pasport. Okey. Itu Jadi sahaja terbaik 3 kalau dokumen. buat daripada Malaysia lagi senang lah. Betul tu Sampai Puan Haji sana Aida. Itu saja. yang semalam masa kita zoom dengan mutawif akan pergi pada 30 hari bulan, saya dah beritahu pada sahabat-sahabat, saya kata guideline yang kita dah boleh bantu dekat jemaah-jemaah adalah buat siap-siap di rumah. Boleh minta tolong anak-anak ke kan. Minta download gambar tu, ambil siap-siap, kemudian resize, masuk ke dalam browser, hanya type je dekat Google image resizer 250 KB. Sebab itu syarat yang website HSO Malaysia kita letakkan. Jadi resize, kemudian download balik gambar tersebut. Jadi bila kita nak isi HSO, dah boleh upload je masuk. Okey. Macam tu. Terbaik. Dan Alright. pun kita dimaklumkan, dia kata 7 ke 10 hari. Tapi ada jemaah saya yang dah mohon daripada Malaysia dan approve. Sampai sekarang boleh guna. Tapi saya agak terkejut juga sebab dalam website HSO sendiri cakap 7 ke 10 hari. Tapi ada jemaah saya yang memang approve, dah dapat surat daripada CPRC kan, national punya ni, mengatakan approval untuk kuarantin dekat rumah tarikh sekian. Dia apply sebelum bergerak ke atau lepas bergerak? Dia apply sebelum bergerak di Malaysia. Haji Hasnizam tu sendirilah, dia sendiri apply di Malaysia. So dia bagi tahu saya kata, ya ke? Ya Ustaz, dia kata, dia tunjuk lagi. Saya macam, okey. Macam tu. Tapi saya nak selamat kita apply di sinilah sebab memang dalam website pun dah tulis 7 ke 10. Betul Puan. Jadi sebelum kita habis, mungkin saya nak share sedikit SOP sebab nanti mungkin tiba di Malaysia saya dah tak live dah mungkin. Okay, so sedikit SOP yang kita dimaklumkan adalah selepas isi SSO, dia akan ambil masa 3 hari. 3 hari kita check kita punya email, dia akan hantar dekat email kita HSO punya reference order dengan pasport. So kita masuk semula ke website HSO tu, kita klik dekat atas, dia ada 3 line tu, kita klik, kita check application. Check status, application status, masukkan reference tu dan juga pasport, dia akan keluar surat bagi tahu approve ataupun tidak. Setakat ni Alhamdulillah jemaah saya semua diterima, semua approve lah. Alhamdulillah. So dalam HSO tu, dia akan tanya berapa orang duduk dalam rumah, berapa bilik air, berapa bilik air yang attach dengan toilet. Dan dia akan tanya yang tu. So Alhamdulillah bila dah approve, insyaAllah kita pulang ke Malaysia, kita sampai je di KLIA. Setelah kita ambil bag semua, sebelum kita keluar akan ada RTK swab test. So saya dimaklumkan result akan dapat masa tu juga. So RTK swab test dia akan buat, kalau positif kena masuklah pusat kuarantin KKM. Kalau negatif, siapa yang dapat untuk HSO, Home Surveillance Order ni, boleh balik kuarantin di rumah. Tetapi sebelum keluar daripada KLIA, jemaah akan dipakaikan gelang. Setiap orang akan dipakaikan gelang, kuarantin 7 hari, hari ke-8 baru pergi potong. Macam tu hari. Itu saya tak ingat lah Puan. Tak pasti saya yang tu. Tiba-tiba gelang gold kan, kita tak tahu kan. Okey. Bestnya itulah. kita belajar satu yang baru tentang proses untuk selepas kita nak pulang, bagaimana dan proses untuk menyiapkan diri kita sebelum kita pulang ke tanah air. Alright, saya rasa setakat itu sahaja hari ini Ustaz. Alhamdulillah, besok nanti kita boleh tengok lagi. Ustaz dah malam besok kiranya last lah kan? Betul. Esok petang kami akan check out daripada hotel dan pihak Andalusia akan bawa jemaah-jemaah untuk pergi naik safari. Jeddah safari. So jemaah tengok naik safari tu ada belly dancing tau Ustaz. Itu. Allah. Seterusnya nanti insyaAllah. Dan sikit esok kita tengok. Okey Ustaz, mudah-mudahan hari ini kiranya macam mana kalau besok nanti saya dimaklumkan memang tidak ada tawaf wada setakat ini ya. Tawaf wada tak dibenarkan lagi kan. Betul. Tapi mungkin besok kalau waktu ni belum lagi solat Jumaat rasanya. Ya, betul.
Jadi kita tak dapatlah betul. nak menceritakan bagaimana Nak tengok lah. nak tengok. InsyaAllah Mungkin- ada peluang dengan grup lain. Kita boleh tengok bagaimana pula Mungkin solat Puan, saya akan share dengan pihak Andalusia untuk upload di Facebook kan kita ada posting-posting Boleh. aktiviti harian kan. So Boleh, insya-Allah boleh. bolehlah tunjuk jemaah naik ATV pada pasir ke. Insya-Allah. Boleh. InsyaAllah. Okey, setakat itu sahaja Ustaz Izzuddin. Terima kasih atas sharing, perkongsian dengan semua jemaah dan semua penonton dalam Rindu Bertamu di Haramain. Semoga diredai Allah, semoga semua Amin. permintaan dan doa kita semua dimakbulkan. InsyaAllah kita bertemu lagi di ruangan yang sama pada hari yang pada esok pada waktu yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.